Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Dayangku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Amman, Kerajaan Hashimiyah, Jordan. Permohonan lesen pekerja asing dan perkhidmatan domestik kini lebih mudah dengan pelaksanaan National Labour Management System. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Amman, Kerajaan Hashimiyah Jordan untuk menghadiri istiadat perkahwinan diraja bagi anak dia kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Husain Raja Jordan, iaitu His Royal Highness Prince Al-Husain Putera Mahkota Jordan dengan Miss Raju Khalid Al-Saif. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Royal Pavilion Lapangan Terbang Antarabangsa Queen Alia Amman dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Makram Mustafa Al-Quaisi, Minister of Tourism and Antiquities, dan Tuan Yang Terutama Dr. Yusof Ashawarbeh, Mayor of Amman. Juga hadir Tuan Yang Terutama Haji Mahadi bin Haji Maidin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kerajaan Hashimiyah Jordan. Istiadat perkahwinan diraja berkenaan akan berlangsung pada 1 Jun 2023. Penerbangan pertama bagi bakal-bakal haji negara Brunei Darussalam dijangka bertolak Ahad ini. Dalam pada itu, pagi tadi Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan majlis doa selamat dan penyampaian derma kepada 49 bakal haji yang terdiri dari kalangan warga jabatan-jabatan di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis berlangsung di Dewan Multaka Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis antara lain bertujuan sebagai tanda kesyukuran dan memohon kesejahteraan serta perlindungan bagi bakal-bakal haji di samping dapat menjalani ibadah haji dengan sempurna. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis doa selamat kepada bakal-bakal haji juga diadakan petang tadi oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Ia diselajurkan dengan penyampaian sumbangan derma kepada seramai 17 bakal jemaah haji.
Hadir Pengiran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Pemangku Menteri Kewangan dan Ekonomi, mendirikan majlis ceramah khas bertajuk Ibrah daripada Ibadah Haji disampaikan oleh Awang Nasir bin Supri, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan derma kepada 17 bakal jemaah haji. Tahun ini, majlis dikendalikan oleh Pejabat Belanjawan dan Rancangan Kemajuan Negara. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Sementara itu, majlis doa selamat bagi bakal jemaah haji pasukan polis di Raja Brunei diadakan di Surau Polis Gadong Pasukan Polis di Raja Brunei. Antara yang hadir, Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruh Jaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Juga diadakan penyampaian sumbangan kepada 2 anggota dan seorang kaki tangan awam bakal jemaah haji Pasukan Polis di Raja Brunei. Ibadah haji bukanlah suatu perkara yang mudah. Justru perlu bagi setiap jemaah untuk mempersiapkan diri dengan perjalanan menuju takwa dan sentiasa memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai haji yang mabrur. Perkara tersebut antara intipati tazkirah khas semasa Majlis Jiwa Murni Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang diadakan pagi tadi di Surau Ad-Difa Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pihin Datu Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Tazkirah khas bertajuk Lambaian Ilahi disampaikan oleh Awang Haji Muskrizman Safari bin Haji Mustafa, Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Pada tahun ini, seramai 11 anggota awam dan 12 anggota tentera dari Kementerian Pertahanan akan menunaikan ibadah haji. Majlis merupakan usaha pemedulian dan keprihatinan Kementerian Pertahanan di samping memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bakal-bakal haji Kementerian Pertahanan dikurniakan kesihatan, kekuatan dan mendapat haji yang mabrur. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Penerimaan bagasi di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi bakal jemaah haji yang akan menunaikan fardu haji bagi musim haji tahun ini akan dilaksanakan sehari sebelum penerbangan bertolak ke Tanah Suci. Kementerian Hal Ehwal Ugama menerusi Jabatan Urusan Haji memaklumkan bahawa semua bakal haji adalah dikehendaki untuk menyerahkan bagasi-bagasi pada hari, tarikh dan jam serta tempat yang tertera dengan membawa bersama pasport antarabangsa masing-masing. Semua bakal haji juga diingatkan supaya tidak membawa barang-barang tegahan dalam penerbangan. Permohonan lesen pekerja asing dan lesen perkhidmatan domestik kini dapat dilaksanakan secara dalam talian. Ikuti bahan berita mengenainya seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Para penuntut dan pegawai yang mengambil jurusan atau kepakaran dalam bidang perubatan dan kesihatan termasuk profesional kesihatan bersekutu
sama ada di dalam dan di luar negeri, disaran untuk menunjukkan patriotisme dan kesetiaan kepada negara dan bangsa dengan menyumbangkan khidmat bakti perkhidmatan yang lebih berkualiti dan efisien demi meningkatkan tahap kesihatan dan sekaligus kesejahteraan rakyat dan penduduk serta masyarakat di negara Brunei Darussalam. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Kesihatan semasa sesi perjumpaan dan dialog bersama penuntut-penuntut dan pegawai-pegawai di dalam bidang perubatan, pergigian dan profesional kesihatan bersekutu, termasuk yang mengikuti kursus kepakaran. Sesi perjumpaan dan dialog berlangsung di London, United Kingdom. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga antara lain menyentuh mengenai usaha kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk mendokong hasrat negara dalam mencapai wawasan Brunei 2035 dari segi meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang terbaik. Ini termasuk memberikan beasiswa dan latihan dalam perkhidmatan LDP melalui Kementerian Pendidikan dan Jabatan Perkhidmatan Awam. Juga hadir Tuan Yang Terutama Laksamana Pertama Besara Pengiran Datuk Seri Pahlawan Nur Azmi bin Pengiran Haji Muhammad Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom. Dalam pada itu, semasa sesi dialog, beberapa perkara penting turut dikongsikan mengenai prosedur dan proses terkini berkaitan perkhidmatan-perkhidmatan termasuk penambahbaikan dan pengukuhan di bawah Kementerian Kesihatan. Juga dibincangkan cabaran-cabaran di dalam sistem kesihatan di masa hadapan, laluan kerjaya di bidang kepakaran, peluang-peluang latihan dalam perkhidmatan dan jenis-jenis kepakaran perubatan, pergigian serta profesional kesihatan bersekutu yang sangat diperlukan di negara Brunei Darussalam. Menteri Kesihatan serta rombongan turut membuat beberapa lawatan kerja ke institusi perubatan yang terkemuka. Dalam usaha berterusan bagi memupuk budaya membaca di negara ini, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan pagi tadi menerima sumbangan buku dari Kedutaan Besar Republik Turkiye merangkumi pelbagai topik antaranya sejarah, ekonomi, teknologi, seni dan kebudayaan Republik Turkiye. Majlis diselanjutkan dengan perasmian Sudut Bacaan Republik Turkiye yang berlangsung di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Bandar Sri Begawan. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsalfilah, Timbalan Setia Usaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga diadakan penyerahan 48 buah buku yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara Brunei Darussalam. Sumbangan diharap akan memperkayakan lagi sumber bacaan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Memberi nilai kepada ahli dan pengguna perpustakaan. Penubuhan sudut bacaan ini juga 36 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen derma darah anjuran kedutaan di Raja Thailand. Kempen diadakan pagi tadi di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha. Menyertai kempen Puan Yang Terutama Busarakan Chanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Kempen yang diadakan sempena hari ulang tahun kelahiran Permaisuri Thailand ini juga disertai oleh komuniti Thailand yang berada di negara Brunei Darussalam. Kempen antara lain bertujuan bagi menyokong bekalan darah yang mencukupi di pusat pendermaan darah selain menggalakkan amalan murni dalam kalangan komuniti. Sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023, Universiti Teknologi Brunei UTB menganjurkan pameran projek 2023. Dianjurkan oleh School of Applied Science and Mathematics, pameran diadakan di Dewan Serbaguna dan Blok Kejuruteraan CEB Fasa 3 UTB.
Pameran dirasmikan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Tahun ini, 314 projek mahasiswa dari pelbagai fakulti dan sekolah dipamerkan dengan tema memperkasakan kreativiti dan inovasi ke arah masa depan mampan. Pameran selama sehari itu antara lain bertujuan mempamerkan kualiti projek mahasiswa tahun akhir selain sebagai platform menyediakan peluang berharga untuk organisasi swasta dan awam untuk mengenal pasti bakat mahasiswa. My project ini aku buat rice syrup. Rice syrupnya tu dari kami pakai local rice which is purple rice atau kalau Melayunya beras pusu hitam. Rice syrup ini ia boleh jadi alternatif daripada sugar. Projek ini mengulas tentang impak yang boleh para peniaga kecil dan sederhana dapat memperolehi daripada inovasi pemasaran yang dapat membantu perniagaan mereka untuk berdaya maju dan bertahan di dalam jangka yang lebih panjang. Pelaksanaan National Labour Management System NLMS yang diperkenalkan oleh Jabatan Buruh, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri membolehkan orang ramai membuat permohonan lesen pekerja asing dan lesen perkhidmatan domestik secara dalam talian. NLMS yang dibukakan sejak 1 April lalu menggantikan sistem berkaunter di Jabatan Buruh. Menurut Pesuruhjaya Buruh, pemegang lesen pekerja asing, lesen perkhidmatan domestik, agensi-agensi pekerjaan yang berdaftar di Jabatan Buruh, pemegang kad urusan dan pemegang kad wakil perlu membuat pendaftaran secara one-time registration ke dalam NLMS bagi membolehkan mereka membuat permohonan melalui sistem tersebut. Jabatan Buruh ingin mengingatkan kepada orang ramai dan majikan-majikan yang memiliki lesen pekerja asing khususnya dalam proses sesi pendaftaran untuk membuat pendaftaran dan memastikan perkara-perkara berikut. Nombor telefon yang diberikan adalah yang mudah dihubungi, kemudian memberikan email yang betul dan aktif, kemudian memasukkan maklumat dengan betul. Kiranya mengalami kesulitan, dipohonkan sahaja untuk para majikan ataupun agensi-agensi pekerjaan datang ke Jabatan Buruh dan berkunjung ke kios-kios Jabatan Buruh yang berada di lobi Jabatan Buruh. Pelaksanaan NLMS dihasrat dapat membawa perubahan dalam melangkah ke arah pendigitalan. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.labor.gov.bn atau hubungi talian 2382687 atau WhatsApp ke 87535570 atau kunjungi kios-kios yang disediakan di setiap cawangan Jabatan Buruh. Kementerian Kewangan dan Ekonomi menerima beberapa aduan daripada orang awam mengenai satu dokumen yang didakwa dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi untuk menyelesaikan pembayaran cukai pelaburan melalui pegawai tertentu. Sehubungan itu, Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengesahkan tidak pernah mengeluarkan surat atau dokumen berkenaan ataupun meluluskan apa jua skim pelaburan yang menjanjikan keuntungan pulangan yang besar. Kementerian Kewangan dan Ekonomi juga tidak akan melantik sebarang agensi atau individu untuk mengendalikan kutipan cukai melalui pembayaran dalam talian kepada akaun persendirian. Jika terdapat maklumat mencurigakan, hubungi Unit Korporat Komunikasi Kementerian Kewangan dan Ekonomi di talian 2380999 atau email ke pr@mofe.gov.bn. Kementerian Kewangan dan Ekonomi turut menegaskan bahawa mana-mana pemalsuan bagi maksud hendak menipu boleh dikenakan denda dan dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 10 tahun di bawah Bab 468 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.
14 anak damit dilahirkan pada hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-62. 12 anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha dan 2 anak damit di Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait. Sehubungan itu, setiap anak damit tersebut diraikan dalam majlis penyampaian cenderahati sumbangan ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti. Penyampaian cenderahati di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha disempurnakan oleh Datin Umi Syafina binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara itu, Dr. Hajah Dayang Suzana binti Haji Awang Adnan, isteri pemangku pemerintah Tentera Laut di Raja Brunei, menyampaikan cenderahati di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Darussalam Enterprise Day mengumumkan pelancaran rasmi kitaran kelima Container Park program latihan inkubasi makanan yang bertujuan untuk memupuk pertumbuhan dan pembangunan dalam industri makanan tempatan. Pelancarannya berlangsung pagi tadi di Container Park Kampung Anggrek Desa. Container Park ialah satu inisiatif di bawah DAY yang berfungsi sebagai platform untuk usahawan makanan bagi menguji dan mengesahkan produk mereka dalam suasana pemasaran sebenar. Program menawarkan latihan komprehensif, bimbingan dan sewa bersubsidi untuk tempoh 1 tahun. Semasa pelancaran, Dayang Nurlela Suhaili, Pengarah Pembangunan Perusahaan DARE, antaranya menyatakan sokongan berterusan DARE terhadap usahawan makanan dan akan terus berusaha menyediakan platform dan sokongan yang diperlukan. Sebagai persiapan awal peralihan skim TAP dan SCP kepada skim Persaraan Kebangsaan SPK yang akan bermula pada bulan Julai, sesi konsultasi SPK diteruskan lagi sehingga 30 Jun 2023. Sesi konsultasi dibukakan kepada semua ahli secara walk-in di aras bawah bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB, Bandar Seri Begawan. Ahli berumur di bawah 50 tahun adalah dialu-alukan bagi memperoleh maklumat mengenai annuiti bulanan yang akan diterima semasa bersara dan jumlah simpanan akaun ahli SPK nanti. Secara alternatif, penyata tersebut juga tersedia melalui akaun e-amanah ahli. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.tap.com.bn atau media sosial Tabung Amanah Pekerja TAP melalui Facebook atau Instagram @tap_Brunei atau hubungi Pusat Panggilan TAP di talian 238-2929 semasa waktu bekerja atau melalui email di us@tap.com.bn. Sukan Para ASEAN Kamboja ke-12 dijadual bermula pada 3 hingga 9 Jun 2023 di Phnom Penh dengan mempertandingkan 12 acara sukan dan disertai oleh 11 negara ASEAN. Badminton merupakan salah satu daripada 3 acara yang disertai oleh kontingen negara Brunei Darussalam ke Phnom Penh. Atlet badminton Kesukan Para ASEAN Kamboja kali ini bakal diwakili oleh 2 atlet iaitu Awangku Muhammad Amirul Faik bin Pengiran Zali dan Isma Rafiq bin Jaimi. Latihan telah dijalani dengan gigih serta komited dengan hasrat dan semangat untuk meraih kejayaan di Phnom Penh nanti. Alhamdulillah, saya telah berlatih dari tahun lepas sudahlah dan sekarang latihan secara intensif. Saya berlatih dengan orang biasa SEA Games dan harapan saya untuk para SEA Games untuk memberi yang terbaik lah.